selamat hari Isnin, hari pertama minggu terakhir ke? Minggu terakhir lah kan? Minggu terakhir dalam bulan Ogos. Okey. Dia dah confused bukan sebab apa ya. Cuaca hari ni sedap-sedap, mendung dan jalan pun hari ni Alhamdulillah. Sangat lancar. Itu yang agak keliru. Hari Ahad kan hari Isnin. Hari Isnin. Salah satu sebab mungkin kerana cuti sekolah sudah pun bermula. Dan saya faham mungkin ramai ibu bapa sudah pun ada yang mengambil cuti jugalah kan. Sama-sama dengan anak-anak ni. Dengan cuti panjang yang ada ni, banyak mengambil kesempatan untuk meluangkan masa bersama-sama dengan anak. Betul, dan juga kesempatan ini juga kebanyakan ibu bapa mengambil peluang untuk menelaah pembelajaran anak-anak. Maklumlah selepas cuti persekolahan ini, anak-anak ini akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Okey, patutlah Nurul tadi busy juga baca buku. Ada kaitan. Okey. Baik, bersempena dengan bulan Ogos ini, kami percaya semua rakyat Malaysia dalam mood semangat untuk menyambut Hari Kebangsaan dan khususnya warga Putrajaya. Saya difahamkan walaupun belum lagi sampai hari Khamis, tetapi sudah ramai yang membajiri khususnya di waktu pagi seperti ini, membajiri kawasan utama di dataran Putrajaya untuk menyaksikan raptai bagi secara langsung atau secara Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada Khamis nanti. Dan kita harapkan juga agar mereka yang mempunyai perancangan nak ke sana, sekarang dah kena buat kira-kira lah. Betul. Nak pergi naik apa, dah kena tahu juga kalau nak bawa kenderaan sendiri, kawasan mana yang dibenarkan untuk parking. Dan difahamkan juga sebanyak 22 laluan akan ditutup pada hari Khamis nanti. Itu dia. Dan seterusnya hari ini, kita nak berkongsikan pelbagai berita dan juga informasi. Kita nak ambil semangat kemerdekaan lah terdahulu ya, yang kita nak kongsikan, di mana bukan semua orang mempunyai satu semangat yang kita tahu ramai orang suka membaca. Tetapi baca setakat membaca untuk menambahkan ilmu. Tidak semua orang mempunyai semangat yang terlalu mencintakan negara sehingga sanggup melakukan kajian selain daripada pembacaan dan juga penulisan. Pendek kata, boleh menjadi satu ensiklopedia bergerak lah. Wow, ada ke orang macam tu? Ada, itu yang kita nak kongsikan. Di mana bermula dengan hanya minat untuk menambahkan pengetahuan tentang sejarah perang, iaitu Zafrani Muhammad Arifin kini terkenal sebagai pengkaji sejarah khususnya berkaitan Perang Dunia Kedua dan pendaratan Jepun di Kelantan. Saya nak kongsikan kisah mengenai Zafrani ini. Beliau boleh bercerita mengenai terperinci dan fakta mengenai peristiwa perang lampau yang diperoleh daripada sumber seperti lapangan, temu bual dan bacaan, sekaligus menjadikan beliau ini umpama ensiklopedia bergerak kepada pelbagai pihak. Ialah susah nak sebut kan. Dan berikutan itu, kelebihan beliau membuatkan beliau seringkali dijemput oleh pihak muzium, sekolah, universiti untuk menyertai sebarang pameran dan juga memberikan penerangan sejarah yang berlaku di negeri Cik Siti Wang Kembang. Saya menjadi sumber rujukan kepada penyelidik dan juga pelancong luar negara. Minatnya bermula sekitar awal tahun 80-an apabila sering menonton cerita berkaitan peperangan dunia kedua seperti Comeback, Pearl Harbor dan banyaklah. Ini membuatkan antara minat hobi menjadi satu kerjaya dan didedikasikan sebagai... Ini saya kira orang yang permata sebab di dalam dirinya terkandung ilmu pengetahuan berkaitan tentang sejarah yang tidak boleh untuk dijual beli tentang sejarah ini. Dan kita harapkan lebih ramai lagi jugalah ada individu seperti ini kerana minat sahaja. Dan daripada minat itulah bermula dari cita rasa untuk menambah lagi ilmu pengetahuan. Ini memang super lah. Saya memang tak boleh hormat lah orang macam ini. Sama lah kita kan. Ini umpama satu dalam sejuta. Betul. Selain itu juga, ini salah satu usaha dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi menerapkan lagi nilai-nilai akhlak dan juga semangat madani dalam kalangan rakyat, khususnya kepada pelajar-pelajar apabila modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang telah pun diperkenalkan semenjak daripada hari Sabtu lepas, ianya telah pun dilancarkan dan ianya bertujuan untuk membentuk akhlak pelajar. Dalam modul ini juga difahamkan bahawasanya ia merupakan salah satu usaha untuk diberikan pengetahuan kepada semua pelajar-pelajar Islam dan juga diajar oleh guru-guru Islam di sekolah-sekolah seluruh negara di bawah Kementerian Pendidikan Negara. Dan difahamkan juga berkaitan tentang isu ini, sedikit kecelaruan sebenarnya tentang isu perkara ini kerana ketidakfahaman yang jelas. Walau bagaimanapun pihak KPM melalui Timbalan Menterinya semalam memaklumkan bahawasanya pihak KPM terbuka untuk mengadakan sebarang bentuk perbincangan ataupun libat urus bersama dengan mana-mana pihak yang mempunyai kekeliruan tentang perkara ini. Kerana suka untuk difahamkan sekali lagi tentang isu hadis 40 Imam Nawawi ini hanya difokuskan kepada pelajar-pelajar Islam sahaja dan dia akan diajar oleh guru-guru Islam di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam pada itu juga, kalau saya lihat semalam,
bernama juga telah pun mendapatkan reaksi daripada orang awam. Rata-rata orang awam, khususnya bagi mereka beragama Islam, menyambut baik usaha yang dilakukan ini kerana ia bertujuan untuk membentuk akhlak dan juga sanubari masyarakat Malaysia, khususnya kepada pelajar-pelajar Muslim, dan diterima baik juga sebenarnya oleh pelajar-pelajar ataupun individu bukan Islam kerana mereka beranggapan bahawasanya ianya hanya fokus kepada orang Islam. Jadi tak adalah isu-isu penyebaran agama kepada agama yang lain berlaku dalam kalangan rakyat di Malaysia ini, dan kita perlu jelas bahawasanya setiap perkara yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan ini telah pun melalui proses dan juga libat urus yang sangat mendalam sebelum satu keputusan dibuat. Jadi jangan risau, jangan khawatir, tidak ada pihak-pihak yang akan terjejas dengan pengenalan hadis 40 Imam Nawawi ini, dan kita harapkan juga ianya akan membantu meningkatkan lagi sasiah dan juga akhlak dalam kalangan anak-anak muda kita. Betul, dan penerapan nasihat yang baik menerusi penghayatan hadis ini sangatlah digalakkan dan disokong, ya. Dan sebaik mungkin biarlah hadis ini diterangkan dengan cara yang mudah untuk difahami, kerana ianya merupakan salah satu modul yang akan dipakai untuk pendidikan anak-anak ini. Betul, sangat setuju. Baik, sebelum kita nak beralih ke dari berita bersama rakan setugas, macam biasalah, kalau tadi ada hujan renyai-renyai, rintik-rintik, lepas ni ada lagi tak? Jom saksikan ramalan cuaca. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kemasukan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia ke Politeknik dan Kolej Komuniti meningkat hampir 20% pada sesi akademik 1 2023-2024. Statistik pendaftaran pelajar setakat 25 Ogos menunjukkan Politeknik dan Kolej Komuniti menerima kemasukan baharu lebih 26,000 orang, meningkat hampir 4,000 pelajar berbanding sesi sebelum ini. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail berkata, jumlah itu merupakan satu lonjakan yang agak besar dan di luar jangkaan. Daripada 36 politeknik seluruh negara, 10 daripadanya turut berjaya mencatatkan penerimaan kemasukan pelajar baharu yang cemerlang melebihi 100%, manakala 24 daripada 105 kolej komuniti menerima kemasukan pelajar yang amat memberangsangkan. Antara bidang pengajian yang mendapat permintaan tinggi di Politeknik dan Kolej Komuniti ialah kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan mekanikal otomotif, kejuruteraan awam, seni bina, teknologi makanan, teknologi maklumat, teknologi digital, teknologi kreatif, seni kulinari, bidang perdagangan dan bidang pelancongan dan hospitality. Sesi pendaftaran pelajar masih dibuka hingga 18 September dengan menyasarkan 32,000 pelajar mendaftar di Politeknik dan Kolej Komuniti bagi sesi ini. Bumbung rumah flat dan bumbung gerai diterbangkan angin kencang dalam kejadian hujan lebat dan ribut di Taman Ampang Hilir Ampang di Ibu Negara semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muhlis Muhtar berkata, kejadian menyebabkan laluan masuk ke kawasan perumahan tersebut terhalang. Bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Ahmad Muhlis berkata, bomba terima panggilan berhubung kejadian ini pada 4:49 petang Ahad untuk kerja mengalihkan bumbung yang menghalang laluan terbabit. Operasi pembersihan dijalankan bersama pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya atau MPAJ dan orang awam. Siasatan serta pemeriksaan diserahkan kepada pihak MPAJ dan polis untuk tindakan lanjut. Seri Pahang FC berpesta gol apabila membelasah Kelantan United FC 5-1 pada aksi Liga Super 2023 di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru semalam. Skuad Tok Gajah bermula garang apabila memecah kebuntuan pada minit ke-10 menerusi rembatan jarak jauh oleh pemain pertahanan Muhammad Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham.
Kapten pasukan Seri Pahang Sergio Aguero terus menambah duka anak buah Elton dos Santos Silva apabila mencipta jaringan kedua 13 minit kemudian sebelum sepakan lintangnya pada minit ke-27 menerpa masuk ke gawang lawan untuk gol ketiga. Kijang Hijau cuba bangkit pada babak kedua dengan memberi asakan dari kiri dan kanan padang. Namun penyerang sensasi Seri Pahang FC, Kepah Sherman, menghadiahkan gol keempat pada minit ke-66 dengan menyempurnakan tandukan hantaran silang Lucas da Silva. Penyerang KUFC Roizat Daud bagaimanapun meledak jaringan sagu hati pada minit ke-77 apabila melakukan larian ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan rembatan kencang menewaskan penjaga gawang pelawat Muhammad Zarif Irfan Hashimuddin. Memasuki masa kecederaan, David Rowley menghukum kerapuhan benteng KUFC mudah menghasilkan jaringan kelima untuk menamatkan perlawanan penuh bergaya buat skuad Tok Gajah. Kekalahan menyaksikan KUFC kekal di tangga ke-12 Liga dengan mengumpul 8 mata, manakala Pahang FC di tempat kelima mengutip 40 mata selepas 20 perlawanan. Sekian dari Bilik Berita waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum. Baik, Hari Kebangsaan. Saya sangat suka Hari Kebangsaan ni, macam-macam memon dan juga keindahan yang dapat kita ingat kembali daripada kecil sampai ke dewasa. Dan salah satu juga keindahan sebenarnya apabila mendengar amanat-amanat daripada pemimpin-pemimpin utama negara. Biasanya amanat-amanat itu akan diselitkan dengan apa harapan, ke mana hala tuju nak dibawa negara ini. Itu biasa yang akan dikatakan ataupun diucap oleh pemimpin negara. Dan pasti tahun ini juga kita nak nantikan Perdana Menteri kita menyampaikan amanat Hari Kebangsaan itu. Apakah intipatinya yang harus untuk kita garap dan juga ambil tahu. Dan untuk bersempena dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2023, kita menjemput tetamu di studio hari ini adalah Datuk Abdul Syukur Mahmud, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Nurul dengan Ashraf. Okey Datuk, setiap kali menjelangnya Hari Kebangsaan pastinya adanya amanat daripada Perdana Menteri akan disampaikan ya, macam kata Ashraf tadi lah, untuk menjelaskan hala tuju negara dan juga memupuk lebih jati diri semangat kemerdekaan untuk lebih dihayati oleh para rakyat. Dan mungkin Datuk boleh jelaskan perincian Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini. Okey, selagi saya ucapkan terima kasih pada pihak bernama kerana sudi menjemput Jabatan Perdana Menteri untuk berkongsi info berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Untuk makluman semua, kita tinggal lagi 2 hari lagi untuk mendengar amanat ni, di mana kita akan diadakan amanat ni pada 30 Ogos 2023, di mana bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bermula jam 2 petang. Dalam majlis ini nanti kita akan bersamalah mendengar amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana tujuannya lebih kepada bermotifkan untuk menyemarakkan lagi kecintaan kita dan juga keadaan di mana kita berada Untuk makluman juga, kita anggarkan lebih kurang 5,000 orang akan menghadiri pusat konvensyen ni untuk mendengar amanat, dan juga kita adakan juga secara online di mana pihak Kementerian Komunikasi Digital akan memberikan feed kepada semua penyiar-penyiar televisyen juga radio, dan juga kita adakan juga Facebook Jabatan Perdana Menteri untuk link dicapai untuk mendengar bersama. Sebenarnya tujuan kita sama saja apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, sama ada kita hadir secara fizikal, dalam kereta, di rumah, di kedai, di mana saja ada, kita tekankan keberadaan dan juga kesamaan. Apa yang didengar itulah sama juga apa didengar di secara fizikal. Okey, bercakap tentang Majlis Amanat ini pasti mempunyai objektif tertentu, khususnya bagi program seperti ini. Saya kira ianya linknya adalah tentang semangatnya tentang Hari Kebangsaan. Pasti ada objektif yang sangat penting ingin dicapai dalam konteks ini. Sebenarnya ialah kita semaklum bila bermulanya bulan kebangsaan bermakna startlah berbagai acara juga pengisian yang berbentuk semarak juga patriotik Cuma kali ini kalau kita sedia maklum sebelum ini biasanya amanat ni diadakan secara rakaman Betul. Mana malam mereka itu akan keluar di televisyen. Tapi kali ini buat pertama kali kita mengadakan secara lebih fokus dan lebih orang kata mencapai lebih objektif. Bermakna kalau kita melayari masuk Malaysia Madani kita punya tekad perpaduan penuh harapan di mana dalam kes itu tekad adalah komitmen antara pemimpin bersama rakyat untuk kita mencapai
hasrat untuk menjadikan Malaysia negara maju dan makmur berteraskan kepada perpaduan. Jadi dengan adanya perhimpunan begitu, dalam majlis ini kita akan adakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain dari itu adalah menteri-menteri dan juga timbalan menteri, dan golongan yang hadir adalah pelbagai peringkat, pelbagai peringkat, tak kira umur dan sebagainya. Kita ada pegawai awam, kita ada ketua komuniti, kita ada pelajar, kita ada usahawan dan sebagainya. Jadi bersama kita berhimpun untuk yang seperti mana Nurul kata tadi awal tadi, untuk menyemarakkan rasa kekitaan. Okey Datuk, kita nak tahu juga siapakah yang akan menjadi penggerak kepada Majlis Amanat ini? Terlebih dahulu saya rasa ini adalah hasil diinspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan telah disambut dan disaut oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Negara, di mana kami telah Jabatan Menteri sebagai peneraju. Dalam kes ini kami Jabatan Perdana Menteri tidaklah bertindak secara bersendirian. Jadi kami telah menumbuhkan jawatankuasa kerja di mana kami bahagikan tugas-tugas itu diketuai oleh beberapa kementerian berdasarkan kepada kepakaran dan juga dia punya networking sebagainya. Jadi antara kementerian terlibat adalah Kementerian Perpaduan. Dan juga kita ada Kementerian Komunikasi dan Digital melibatkan untuk link, feed dan juga secara umum. Dan juga kita ada Kementerian Dalam Negeri. Kita faham bila ada program Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang penuh sesak. Orang kata seolah-olah. Jadi trafik sebagainya perlu dijaga sebaiknya. Jadi kita berterima kasihlah pada pihak Kementerian Dalam Negeri yang sudi bersama-sama bertanggungjawab untuk menjaga kelancaran perjalanan trafik dan sebagainya. Selain daripada itu, bagi pejabat awam dan tentulah akan diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, dibantu oleh Jabatan Perangan, RTM, Bernama dan sebagainya untuk bersama-sama kita memastikan program berjalan lancar. Dan juga terima kasihlah kepada Pembangunan Putrajaya kerana menyediakan logistik yang besar untuk kita berhimpun bersama. Okey. Baik, dalam konteks ini juga apabila cakap soal Majlis Amanat seorang Perdana Menteri dalam konteks Hari Kebangsaan itu harus diterapkan di peringkat persekutuan sehinggalah ke peringkat negeri. Dan mesti ada kerjasama yang baik antara kedua-dua pihaknya. Dalam konteks Majlis Amanat ini, bagaimana kerjasama itu berjalan antara pihak persekutuan dan juga negeri? Shirley, memanglah kali kita faham untuk setiap tahun adakan Hari Kebangsaan dan sebagainya, negeri dan persekutuan bersama-sama. Betul. Kalau kita ada sini contohnya di Putrajaya dan juga di negeri juga ada tempat tentu untuk menyambut Hari Kebangsaan dan juga di ambang kebangsaan. Jadi dalam hal ini kita untuk bersama-sama mereka, kami menyediakan platform seperti kata tadi link dan juga online untuk dia bersama dengan pejabat sosial kerajaan negeri. Jadi harapan ini supaya semua negeri sama ada di mana saja berada akan dapat bersama dengan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Datuk Alalang tu kan tanyakan, kita pastilah kita tanya-tanya untuk setiap kali apabila ada amanat daripada seorang pemimpin di satu negara, kita tertanya-tanya apakah yang akan diucapkan dan dinanti-nantikan jangkaan-jangkaan perkara yang akan disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi Hari Kebangsaan ini. Bagaimana Datuk? Bagi apa yang amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, saya rasa saya tidak boleh mendahului Yang Amat Berhormat sendiri kerana dia tentu dia dah fikir apa nak cakap. Cuma bagi saya, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya berbangga kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sanggup turun dalam kepadatan masa sebagainya untuk bersama-sama masyarakat juga rakyat bersama untuk menyampaikan amanat di mana kita sedar kadang-kadang kita selalu dimomok-mokkan dengan provokasi yang menghancurkan negara untuk memecah belahkan perpaduan. Sedangkan kita tahu walaupun kita warna berbeza agama sebagainya, tapi kita adalah sama Itu jadi saya rasa kita tunggulah apa yang Mak Berhormat sendiri akan menyampaikan amanat dia. Dan juga saya nak maklum juga dalam majlis tersebut, selain daripada lagu-lagu patriotik kita adakan, kita juga akan mengadakan galeri galeri kemerdekaan yang akan diuruskan oleh pihak akib negara. Jadi kita tahulah sejarah zaman sebab kita jajah sehinggalah kita merdeka dan sebagainya. Untuk lebih memupuk semangat kecintaan terhadap negara. Okey Datuk, kita nak tahu juga di manakah lokasinya dan waktunya? Sekali lagi saya wawarkan sama-sama kita mendengar amanat Perdana Hari Kebangsaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ataupun lebih kenal sebagai PICC bermula jam 2 petang pada hari Rabu 30 Ogos 2023. Mana 2 hari lagi. Okey, 2 hari lagi dan saya pasti banyak amanat akan diberutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam konteks itu, Datuk, mengapa sebagai rakyat Malaysia kita tidak boleh hanya membiarkan amanat sekadar amanat? Ia harus dipasakkan dalam jiwa dan perlu ambil tindakan sebagai rakyat Malaysia. Betul, kita selalu dengar kadang-kadang bila sampai bulan kebangsaan pengisian itu soalannya lari Kerana sebenarnya adalah
kerajaan telah memberi pelbagai pada kita. Kita kena sedar ya. Sebagai negara kita telah dijajah begitu lama. Kalau bandingkan tempoh kita mereka pun baru 66 tahun ya, bandingkan tempoh lama. Jadi masalahnya kita nak mempunyai keperpaduan itu kerana kita berteraskan kepada tonggak Malaysia Madani ya, mana kita perlu ada unsur-unsur kemapanan, ekonomi dan sebagainya. Bila ada manfaat ekonomi, kita akan membuatkan kesejahteraan. Bila kesejahteraan, kita ada daya cipta untuk mencipta sesuatu yang lebih maju untuk negara Malaysia. Simbol selalu menghormati antara rakyat. Bila ada itu, kita ada keyakinan untuk jadi rakyat Malaysia dan yang paling penting adalah ihsan. Maknanya kita bersama faham bahawa selain pada yang semangat menyemarakkan kekitaan itu, kita boleh sedar sebagai rakyat Malaysia cuma ada satu dalam dunia ini adalah negara Malaysia. Tidak ada dua Malaysia ya. Tidak ada negara satu daripada Malaysia. Malaysia lah. Jadi apa yang kita, inilah negara kita, kita bernaung di bawahnya, di mana banyak kemakmuran yang telah disediakan daripada zaman dahulu hingga sekarang ni. Pemimpin-pemimpin sentiasa membentuk negara untuk memajukan kerana berdasarkan pada perpaduan. Kalau perpaduan rapuh, maka sukarlah kita nak mencapai hasrat Yang Amat Perdana Menteri juga dalam perbuatan untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang maju dan juga beraman makmur. Jadi itulah tekad dia. Okey, dan saya kira mungkin dalam salah satu perkara akan banyak disebut tentang soal perpaduan itu kerana terma perpaduan seringkali diucapkan oleh Amat Perdana Menteri. Malahan di Hari Kebangsaan atau Bulan Kebangsaan ini antara perkara utama diangkat kembali tokoh negarawan negara yang melambangkan soal perpaduan iaitu Tun Haji Ismail, Dr. Ismail. Dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada Datuk sendiri tentang perpaduan yang harus dilihat oleh konteks rakyat Malaysia supaya perpaduan itu betul-betul kita jaga dan kita hargai? Bila kita dah mengatakan perpaduan, yang paling penting kita nak mengikis rasa tidak yakin atau tidak percaya. Bila kita yakin dan percaya, macam kita jadikan seorang sahabat ya, walaupun kita ada kawan, acung, mana dan sebagainya, kalau kita yakin dan percaya, kita akan bersama berkongsi, bermain bola bersama. Itu adalah asas zaman sekolah ya. Dan patutnya bila kita zaman sekolah, memang kecil-kecil kita okey. Kita memang perpaduan cantik bagi saya. Tapi bila kita dah besar, dengan berbagai lagi, kita terima campuran perdaran perkembangan lain dan juga kadang-kadang kita mendapat media sosial yang kadang yang bukan-bukan ya. Jadi kadang saya tak faham mengapa yang selama ini kita pegang selama ini menjadi rapuh. Jadi apa yang penting adalah keyakinan dan kepercayaan. Sebab itulah bagi saya lah, walaupun bangsa sekalipun, negara sekalipun, yang penting kita bersama-sama untuk memajukan Malaysia. Itulah matlamatnya, kerana kita faham untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah, kita memerlukan sokongan dan perpaduan. Alhamdulillah kita berjaya. Kenapa kita tak teruskan sehingga sekarang? Dan Datuk, kita nak tahu juga mengenai harapan ya terhadap Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2023 yang bakal berlangsung ni. Harapan saya adalah kita bersama mendengar amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang perpaduan dan selain itu kekitaan dan juga semangat cintakan negara ya. Saya yakin dengan pengalaman yang ada dan juga kepandaian kepetahan bercakap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri banyak boleh menusuk ke kalbu lah. Saya yakin kita akan lebih touching bila mendengar sendiri ucapan secara langsung dan juga sama ada secara langsung atau secara online. Jadi bagi saya lah, inilah peluang kita untuk kita rebut ya, kerana kita yakin apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat adalah lahir daripada hati dia sendiri ya. Dan itulah harapan kita untuk kita menghayati dan seterusnya menjadikan sebagai satu iktibar dan iltizam kita untuk bersama-sama membangunkan negara Malaysia lah. Baik, insya-Allah kita doakan agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan saya percaya kita semua menantikan sebenarnya amanat ini, yang mana saya kira apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap, selalu bercakap dengan perkataan-perkataan yang dekat dengan hati rakyat, memahami diri rakyat, dan paling penting keikhlasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seringkali dapat terpancar melalui ucapan-ucapannya. Saya setuju itu. Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dato' Abdul Syukur Mahmud, merupakan Timbalan Ketua Pengurusan Jabatan Perdana Menteri dalam soal Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2023. Jangan lepaskan peluang 2 hari lagi, 30 hari bulan jam 2 petang, walaupun anda tidak dapat hadir ke tapak ataupun program yang telah pun dianjurkan itu, telah pun dirancang tersebut. Jangan risau, di mana-mana sahaja akan kami bawakan kepada anda. Di Bernama TV juga kami akan bawakan kepada anda ataupun melalui semua media sosial yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Dan kereta pun boleh dengar sebenarnya. Betul, tak ada halangan di mana jua ya. Dan apapun teruskan setia bersama kami, dan terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Datuk atas kesudian masa yang dilapangkan untuk bersama kami di Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Teruskan setia. Okey.
Sebab geram tajuk kali ni. Sebab selalu juga kena. Selalu kena. Walaupun rasa macam I muda lagi, takkan boleh kena kan, tapi tetap juga kena. Okey, sebenarnya itulah dia, apa kenapa tu sebenarnya. Itu yang kita nak kongsikan. Saya yakin bukan Dini je geram. Semua orang yang geram, baik kanak-kanak ke yang aktif bersukan juga, khasnya kalau tak melakukan pemanasan badan akan kerap mengalaminya juga. Dan topik yang kita bawakan hari ini, Sebab macam kita tak tahu, sampai kadang-kadang rasa sakit. Kadang-kadang sakit sambil nak gelak. Faham. Itulah dia azabnya simpul biawak. Okey. Itu yang kita nak bawa. Nama pun boleh buat saya gelak sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan simpul biawak, ada yang menyebut tarik mengkarung. Kita tak tahulah kenapa kan. Dan satu topik tajuk yang menarik sebenarnya, tapi penyakit tu tak melambangkan nama. Itu yang peliknya. Okey, ni soalan ni kita akan ajukan kepada individu lebih layak mengatakan perkara ini, walaupun banyak soalan-soalan secara terma-terma medikal yang kita akan tanya nantilah. Maksudnya secara saintifiknya mengapa dan juga sebab semua, tetapi nak tanya juga tentang satu soalan penting tu. Simpan sekejap, kita perkenalkan dulu tetamu iaitu Dr. Isma Azizi Zaharuddin, merupakan pakar perunding bedah vaskular dan juga endovaskular daripada Institut Jantung Negara. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pertama sekali tolonglah bantu saya fahamkan dahulu, okey. Kenapa orang sebut namanya simpul biawak ataupun tarik mengkarung ni? Yalah, saya sebut tahu, semua orang tahulah tentang sifat atau azab rasa benda ni kan. Tapi nak mengkaitkan tentang terma itu, macam mana ianya boleh terkait tu? Terima kasih Ashraf dan Nurul. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana peluang untuk Bernama TV ini memberikan saya menerangkan kepada penonton dan juga pendengar tentang simpulan biawak. Sebenarnya ayat yang digunakan itu lebih rapat kepada masalah yang dihadapi oleh penonton-penonton di luar sana. Sebenarnya simpulan biawak ini ataupun tarik mengkarung adalah masalah kekejangan pada betis yang selalu berlaku pada waktu malam ataupun pada waktu kita membuat aktiviti-aktiviti yang lasak, dan setengah-setengahnya waktu kita memandu pun kita mempunyai masalah simpulan biawak ni. Tengah baring pun tiba-tiba boleh kena. Ya, betul. Betul Ashraf. Jadi sebenarnya masalah ini memang berkait rapat dengan masalah umum bagi penonton-penonton di luar sana. Betul. Okey, kita nak tanya juga doktor, mengenai simpul biawak ataupun tarik mengkarung ini, adakah faktor usia tertentu yang boleh mengakibatkan mereka ni mengalaminya ataupun sesiapa sahaja, waima kanak-kanak? Kalau kita lihatkan daripada masalah-masalah yang dialami oleh penonton-penonton di luar sana, kebanyakannya masalah secara umumnya simpulan biawak ni boleh berlaku pada pesakit tanpa mengira usia, di mana daripada peringkat awal remaja sehingga ke peringkat lanjut usia mempunyai masalah tersebut. Cuma kadang-kadangnya masalah ini mungkin berkait rapat dengan faktor pemakanan kita, faktor aktiviti harian kita, ataupun yang paling kita takuti adalah disebabkan oleh faktor masalah kesihatan yang boleh menyebabkan masalah simpulan biawak ini berlaku. Okey, dalam konteks ini juga, adakah kalau kita kena tu, kita perlu rasa takut ke bila kita kena? Adakah ini satu perkara yang sangat serius, boleh menjejaskan kepada perkara-perkara kesihatan yang lain, ataupun ini perkara yang biasa saja? Bagi secara umumnya simpulan biawak ini boleh seperti yang saya terangkan sebentar tadi, sebenarnya mungkin disebabkan oleh aktiviti lasak yang kita lakukan, di mana sekiranya kita melakukan aktiviti lasak, berlakunya kekejangan otot disebabkan oleh faktor elektrolit, ataupun mungkin dari segi faktor mungkin kita tak melakukan aktiviti regangan otot yang secukupnya sebelum kita melakukan aktiviti lasak. Tetapi jikalau setengah-setengah keadaan simpulan biawak ini berlaku, contohnya berlaku secara tiba-tiba, berlaku di waktu malam, dan keadaan ini sepatutnya kita perlu risau kerana kadang-kadang keadaan ini dia berkait rapat dengan masalah-masalah kesihatan, terutamanya seperti dari bidang saya, bidang salur darah. Ia mungkin berkait rapat dengan masalah sama ada berlakunya urat bersimpul ataupun setengah-setengah masalah kita panggil arterial insufficiency, di mana bekalan darah ke anggota kaki itu tak cukup mungkin disebabkan oleh faktor sumbatan, faktor aterosklerosis. Jadi saya rasa walaupun benda ni selalu berlaku, tetapi kita perlu untuk menitik beratkan sama ada ianya berkait rapat dengan masalah kesihatan yang kadang-kadang kita takut kita terlupa. Saya tertarik dengan kata-kata doktor, berkemungkinan kita harus syakna ya sekiranya kita mempunyai masalah kesihatan terhadap saluran pembuluh darah kan. Adakah keadaan tersebut
memungkinkan berisiko kepada penyakit lain. Bagaimana doktor? Ya, bagi simpulan biawak ini adalah terma umum yang selalu dikatakan oleh penonton di luar sana. Tetapi dari segi faktor ataupun dari segi term perubatannya, kita perlu bimbang sekiranya masalah simpulan biawak ini adalah simptom-simptom awal untuk penyakit sepertinya urat salur darah yang bersimpul ataupun arterial insufficiency ataupun kita katakan masalah begalan darah kepada anggota kaki itu tidak cukup. Sekiranya perkara ini berlaku, pesakit perlu mendapatkan rawatan ataupun nasihat kesihatan daripada doktor yang berkelayakan supaya kita dapat kenal pasti sama ada simpulan biawak ini adalah cuma masalah biasa yang dihadapi disebabkan oleh faktor aktiviti ataupun sebenarnya adalah disebabkan oleh manifestasi ataupun simptom masalah kesihatan yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Okey, sebagai pesakit ataupun individu yang sering melalui situasi ini perlu tahu tentang barangkali kekerapan ianya berlaku. Okay, kadang kita boleh tahulah sama ada ini disebabkan seperti doktor sebut adakah sebabkan aktiviti kita ataupun perkara-perkara lain. Dalam sebelum kita berjumpa dengan doktor, kita perlu menganalisis dulu tentang rutin itu berlaku kan. Dalam konteks ini bagaimana kita nak buat pengamatan tentang situasi yang berlaku? Adakah kita perlu melihat seberapa kelab, waktu bila kena atau bagaimana? Okey, sekiranya simptom simpulan biawak ini berlaku pada secara tiba-tiba, contohnya pada malam hari ataupun berlaku selepas kita melakukan aktiviti lasak, secara umumnya dia ada tanda-tanda awal seperti kita boleh lihat di mana tanda-tanda klinikal pesakit sekiranya mempunyai urat salur darah bersimpul, kita boleh salur darah bersimpul itu jelas kelihatan di bahagian betis, di mana kita boleh nampak urat-urat biru jelas kelihatan di bahagian permukaan kulit. Dan juga sekiranya pesakit mempunyai masalah arterial insufficiency, masalah simpulan biawak ini akan berlaku secara kerap, terutamanya setelah pesakit melakukan, setiap kali pesakit melakukan aktiviti-aktiviti lasak, pesakit akan mempunyai rasa sakit dan kekerapan itu akan semakin kerap. Jadi benda ini adalah simptom-simptom ini adalah tanda-tanda awal pesakit perlu untuk mendapat khidmat nasihat doktor. Kadang kita nampak perkara ini satu benda yang mudah ya. Kerana kita akan mengatakan tak apalah sementara saja sifatnya, nanti eloklah dia. Tetapi bagaimanakah cara nak merawat simpul biawak ini doktor melalui rawatan perubatan yang sepatutnya? Okey, secara umumnya kalau pesakit mempunyai simpulan biawak ni, jikalau serangan itu berlaku, contohnya sewaktu melakukan aktiviti, pesakit boleh berhenti seketika dan kita melihat sama ada simptom itu masih kekal ataupun tidak. Sekiranya simptom itu masih kekal dan juga kekerapan itu berlaku di setiap kali kita melakukan aktiviti ataupun berlaku even malam hari ketika kita tidur, kita perlu mendapatkan nasihat doktor dan juga setelah dikenal pasti mempunyai masalah ini sama ada disebabkan oleh venous insufficiency ataupun masalah venous ataupun masalah arteri, rawatan tertentu boleh ditawarkan kepada pesakit bergantung kepada masalah yang telah dikenal pasti oleh doktor. Okey, doktor selalu saya tanya, kadang-kadang kan ialah sebab kita pernah kena juga kan. Kadang kita perasan kalau kita kena tu apabila disebabkan cuaca sejuk. Adakah faktor cuaca juga boleh menyebabkan situasi ini berlaku dan mengapa ia boleh berlaku dalam keadaan, kalau betul lah itu boleh menjadi satu punca, mengapa ia boleh menyebabkan keadaan ini boleh berlaku? Contohnya secara umumnya simpulan biawak ni adalah merupakan seperti saya katakan di awal program, ia adalah merupakan simptom umum di mana kebanyakannya bila keadaan sejuk, kekejangan otot itu boleh berlaku. Dan ditambahkan dengan aktiviti lasak yang kita lakukan, ia akan menyebabkan simptom itu akan lebih jelas kelihatan. Tetapi sekiranya ia tidak disebabkan oleh perkara-perkara seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu urat bersimpul ataupun kekurangan bekalan darah di anggota kaki, simptom itu akan hilang. Dan juga cukup dengan kita melakukan simple massage ataupun urutan di bahagian kaki yang terlibat, ia akan menyebabkan simptom itu akan hilang. Tapi sekiranya ia berlaku dan kekal, maknanya masalah-masalah yang disebutkan tadi mungkin
perlu diberi perhatian. Okey, saya tertarik pada kata-kata doktor, sekiranya ianya kerap berlaku dan kekal. Kerap tu kekerapan bila yang perlu kita ambil tahu bahawa benda ini sesuatu yang serius? Selalunya untuk jikalau ia disebabkan oleh arterial insufficiency, maknanya bekalan darah ke bahagian kaki tidak cukup, kita boleh lihat kekerapan tu akan lebih kerap. Contohnya ia berkait rapat dengan jarak. Contohnya perjalanan kalau kita lakukan exercise 100 meters, we start having a complaint. Kemudian kita melihat dengan faktor masa, jarak akan makin pendek. 100 meter, 50 meter dan seterusnya. Sewaktu kita tidur malam, kita akan mula rasa kekejangan kaki ataupun sakit. Ini adalah merupakan tanda-tanda secara umumnya. Sakit itu dah semakin perlu untuk kita mendapatkan rawatan ataupun khidmat nasihat doktor. Dan juga kalau ia disebabkan oleh faktor salur darah bersimpul, ia mungkin simptom akan lebih jelas seperti di hujung ataupun di akhir aktiviti-aktiviti yang kita lakukan, di samping dengan masalah-masalah lain seperti pembengkakan kaki, ada perubahan pada color ataupun warna kaki. Semua ini akan kita boleh rangkumkan bahawa mungkin masalah ini disebabkan oleh masalah vena ataupun urat salur yang bersimpul. Okey, doktor, dan adakah ianya memerlukan pembedahan bagi mengatasi permasalahan ini? Sekiranya masalah simpulan biawak ini ataupun kekejangan ini berlaku secara kerap dan ia mengganggu aktiviti harian penonton di luar sana ataupun pesakit yang terlibat, rawatan adalah akan disarankan. Tetapi tak semestinya kita perlu melakukan rawatan pembedahan secara terus. Kita boleh beri nasihat rawatan perubatan seperti kita sarankan pesakit melakukan aktiviti, meningkatkan aktiviti harian seperti exercise distance, and then kita cuba optimiskan rawatan-rawatan perubatan yang boleh kita berikan. Sekiranya dengan measure ini kita tawarkan pada pesakit dan pesakit masih lagi mempunyai masalah yang sama, ia adalah rawatan pembedahan merupakan solution terakhir yang akan diberikan kepada pesakit. Okey, tadi doktor sebut antara salah satu rawatan awalnya kita rehatkan dulu bila kita kena kan. Cuma Datuk, kalau kena ni kadang-kadang tu azab dia, Allah astagfirullahalazim, memang sakit sangat doktor bila dia datang menyerang tu kan. Dan dalam keadaan itu, selain daripada kita berehatkan sebentar, kalau tak tahan sangat ni kan, ada tak kaedah-kaedah lain yang barangkali boleh kita dahulukan dulu? Barangkali sebagai contoh orang kata ambil aspek ke kan, menekan salah satu tempat yang penting ke, macam manalah, mungkin ada rawatan-rawatan yang awal yang boleh dilakukan ketika berseorangan ke ketika itu kan. Bagaimana doktor? Seperti yang saya katakan tadi, jikalau simpulan biawak yang secara umumnya I think kita rehat, ice pack semuanya akan membantu. Tetapi jikalau ia disebabkan oleh kedua masalah yang saya sebutkan tadi, mungkin worst scenario, kita memerlukan dengan bantuan perubatan seperti kita perlukan samping killers untuk relieve the pain. Sebab sometimes saya agree dengan Ashraf, memang dia akan menyebabkan rasa sakit yang amat sangat menjerit. Menjerit. Saya tertarik juga dengan rasa sakit tu. Saya faham sakit ni bagaimana, memang amat menyakitkan. Tetapi kadang-kadang kita ni ada segelintir antara kita, sakit ni tak boleh dilayan, dia kena lawan. Apabila kita terlalu memberikan tekanan kepada kawasan simpul biawak itu, berkemungkinankah kita ni akan mengalami kecederaan otot ataupun bagaimana? Komplikasi lain. Saya rasa term yang kita kata kita cuba lawan tu adalah sesuatu yang boleh kita perlu elakkan, kerana saya rasa setiap sekali kita mempunyai simptom seperti simpulan biawak ataupun kekejangan pada kaki, ia adalah merupakan tanda-tanda awal sama ada kita mempunyai masalah ataupun sebenarnya ada berlaku kecederaan pada otot-otot yang terlibat. Jadi adalah dinasihatkan sekiranya kita mempunyai simptom seperti kekejangan otot ni, kita perlu monitor. Sekiranya benda ni berlaku secara kerap, berlaku secara berterusan, kita perlu mendapatkan at least nasihat doktor sama ada ia adalah masalah umum, simptom yang umum, ataupun ia merupakan tanda-tanda awal kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Okey, yang kalau umum tu tak apalah, kita rasa mungkin boleh selamatkan lagi. Tapi kalau rasa sakit tu dah selalu, tapi kita agak umum juga, tak nak pergi jumpa dengan doktor, kita tak tahu apakah kesan akibatnya. Sebenarnya kita bincang selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Okey, rancak kita walaupun tengah berehat tadi, dok tanya juga kepada doktor sebab selalu sangat kena. Okey, doktor, selain daripada kita bercakap tentang perkara ini kan, tadi kita nak salah satu perkara penting adalah bagaimana kita mengawal keadaan. Okey, dan perkara ini boleh berlaku pada bila-bila masa saja, dan salah satu keadaan yang boleh berlaku adalah ketika kita sedang melakukan aktiviti-aktiviti lain. Sebab kita memandu. Kadang-kadang kita memandu boleh terkena juga. Jadi penting untuk kita tahu macam mana kita menguruskan keadaan itu supaya dalam keadaan kita nak mengurangkan kesakitan, hal-hal keselamatan lain juga terjaga. Doktor, bagaimana pandangan daripada doktor untuk kita mengawal situasi sekiranya keadaan itu berlaku dalam keadaan situasi yang barangkali kita sedang melakukan perkara-perkara lain? Very good question, Ashraf. Actually, sebenarnya seperti yang saya cakap daripada awal program kita tadi, ia adalah merupakan masalah umum. Even saya sendiri pun kadang-kadang bila kita nak start untuk buat operation apa semua, kita boleh menyebabkan masalah ini berlaku. Terutamanya sekali ia disebabkan oleh kekejangan otot. Jadi sekiranya commonly berlakunya simpulan biawak ini disebabkan oleh faktor kekejangan otot. Jadi kita perlu meregangkan otot. Contohnya kita melakukan light exercise before we do like long distance driving, memandu jarak jauh, ataupun kita nak berdiri jangka waktu yang lama. Benda ni semua boleh dilakukan. Sebab di mana dengan melakukan regangan ini kita boleh memberikan macam warm up kepada kita punya otot. Tetapi sekiranya simpulan biawak ini berlaku di waktu kita melakukan aktiviti-aktiviti terutamanya seperti driving, adalah dinasihatkan memang kita terpaksa ataupun perlu untuk elakkan daripada continuous daripada driving because of muscle affected memang tengah cramp, we in severe pain. So kita punya fokus kepada laluan tu adalah akan terjejas, terganggu. Jadi dinasihatkan kita berhenti dan juga kita melakukan simple massage on the affected otot. Dan juga saya rasa sekiranya kita memang tahu kita selalu kena muscle cramp, kita perlulah bawa sedikit medication untuk in case benda tu berlaku. Okey, ini sangat menarik juga. Itu antara regangan ya dapat kita saksikan ketika ini. Ini antara regangan saya suka buat sebenarnya. Sebab kalau kita terpaksa berdiri lama ataupun duduk terlalu lama juga boleh menyebabkan berlaku keregangan otot. Doktor, sebut tadi sebut dia perlu ada bawa bantuan ubatan yang barangkali perlu dibawa. Mungkin itu boleh suggestkan antara perkara yang mungkin boleh didapati di mana-mana saja dan sepatutnya perlu ada dekat dengan diri kita. Sekiranya memang kita memang selalu mempunyai masalah regangan otot ni, dan setelah kita mendapat nasihat doktor, kita perlu try to avoid buying over the counter drug. So kita dapatkan nasihat doktor, dan sekiranya setelah kita diperiksa dan di simptom itu dianalisis oleh doktor yang berkelayakan dan telah mengenal pasti tiada masalah kesihatan dihadapi oleh kita, kita boleh sebagai doktor menyarankan kepada pesakit seperti painkillers. Kita ada macam-macam painkillers yang ada yang according to the patient punya tahap kesihatan dan juga umur, kita boleh nasihatkan kepada pesakit untuk bersedia dengan ubatan-ubatan tersebut. Sekiranya benda ini berlaku, kita boleh makan dan juga untuk mengurangkan simptom. Okey, doktor, dan saya tertarik sebenarnya penyakit ataupun azab simpul biawak ini seringkali berlaku tak dinafikan kepada wanita yang mengandung itu paling kerap berlaku apabila baru mereka wanita lagi parah dan mungkin adanya kekurangan nutrisi yang diperlukan dalam badan mengakibatkan perkara ini berlaku. Dan mungkin doktor boleh kongsikan pemakanan apakah yang sesuai untuk menambah kepada nutrisi tersebut. Dan soalan yang memang betul, sinonim dengan wanita sebenarnya. Sebenarnya masalah simpulan biawak ni memang kerap berlaku pada wanita, di mana kita boleh lihat kebanyakan wanita bila mengandung dia ada berlaku perubahan fisiologi pada badan. Selalunya kekurangan nutrien seperti kalsium dan juga magnesium ini akan menyebabkan benda ini boleh berlaku. Tetapi jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, ada juga wanita-wanita yang mempunyai masalah urat bersimpul, salur darah bersimpul, di mana waktu mengandung salur darah bersimpul ini akan lagi jelas kelihatan disebabkan oleh faktor tekanan di dalam abdomen yang itu tinggi disebabkan oleh kandungan. Jadi secara umumnya jika ia disebabkan oleh nutrien, adalah digalakkan wanita dan ibu-ibu mengandung mendapatkan suplemen. Banyak suplemen available. Usually pakar-pakar perunding wanita akan memberi suplemen kepada wanita-wanita yang mengandung untuk overcome this issue. Tetapi sekiranya masalah urat bersimpul itu yang menyebabkan masalah simpulan biawak ini berlaku,
adalah dinasihatkan untuk wanita-wanita mengandung mendapatkan special stocking, kita panggil dinamakan compression stocking, terutamanya di waktu mengandung untuk mengurangkan simptom-simptom kekejangan ataupun si bulan biawak. Okey, baik. Sebab tu seorang suami perlulah sentiasa bantu isteri urut-urut sikit. Kan salah satu kaedah jugalah untuk bantu. Dan itu boleh membantu kalau disebabkan faktor kepada kekejangan otot. Tapi kalau faktor disebabkan kerana simpulan ataupun salur darah, itu juga harus rujuk kepada pakarnya dalam konteks ini. Doktor, kalau kita ini mengambil sikap sambil lewa dan ringan dan beranggap alah kekejangan otot je kan, rupa-rupanya sebenarnya berpunca daripada tadi tu, simpul saluran darah itu. Kalau dibiarkan, doktor, apa akibat paling buruk yang boleh berlaku? Sekiranya benda ini dibiarkan dalam waktu yang berpanjangan, jika urat bersimpul ini berlaku dan betul-betul pesakit mengidap masalah ini, ia akan menyebabkan berlaku perubahan pada struktur kulit dan paling teruk sekali pesakit akan menyebabkan berlakunya venous leg ulcer ataupun kudis pada bahagian pergelangan kaki. Dan keadaan kudis itu adalah amat sukar untuk dirawat dan juga memerlukan rawatan yang berpanjangan, dan ia juga akan mengganggu aktiviti harian pengidap penyakit tersebut. Memang akan rasa sakit lah. Ya. Dan doktor, sebenarnya kita nak tahu, kadang-kadang simpul biawak ini berlaku kerap kalinya adalah waktu nak bangun tu, tak boleh terus bangun mendadak, kan? Kadang-kadang apabila kita bangun mendadak, terus rasa adanya kekejangan otot di situ. Adakah tips-tips tertentu yang boleh kita lakukan ataupun kita lakukan regangan terlebih dahulu terhadap tubuh badan kita, mungkin daripada terlalu menegak, kita bengkokkan kaki kita dulu ke untuk mengelakkan daripada berlakunya simpul biawak azab kan rasa itu. Betul Lim Azhar. Ya, sebenarnya secara umumnya kita dinasihatkan dengan peningkatan faktor usia, segala aktiviti yang ingin kita lakukan adalah dinasihatkan kita melakukan regangan. Tak kisahlah sama ada just simple light activity seperti kita nak bangun, kita nak duduk, kita nak berlari ataupun just light walk ataupun morning activity adalah dinasihatkan kita melakukan sedikit regangan kerana otot-otot kita ini perlukan adjustment ataupun kita perlukan warm up sebelum any activity yang kita nak buat. Okey. Baik, banyak kita bincangkan hari ini sebab inilah perkara common lah orang katakan, selalu dikena secara umumnya dan banyak perlu kita fahami. Yang paling penting, saya dengar saya dua perkara penting kita ketahui dulu sebab ataupun puncanya, sebab kekejangan otot ataupun sebabkan daripada simpul saluran darah itu sendiri ataupun urat itu sendiri. Terima kasih kepada Dr. Ismail Azizi Zaharuddin, pakar perunding bedah vaskular dan juga endovaskular IGN atas perkongsian ini. Harapnya wanita-wanita dan lelaki-lelaki yang selalu mengalami masalah ini ambil cakna dan perlu tahu juga punca utama kenapa ia sering berlaku. Dan mungkin sedikit tips ya, wanita-wanita mungkin boleh kurangkan penggunaan kasut tumit tinggi kerana kita tahu tidak begitu baik untuk saluran darah kaki kita juga dan untuk langkah pergerakan. Dan apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni nak sembang pasal apa pula? Sembang pasal sambal. Sambai daripada Ipoh. Itu dia, Perak punya cakap. Rehat dulu. Okey. Itu dia Pesta Citarasa Sambal Usahawan Perak ataupun Pesta Citarasa Sambai Usahawan Perak. Itu sambal. You nak level berapa? Level berapa pun boleh. Level macam saya tak sebab nanti kalau cakap lelaki tak makan sambal lemah kata kan. Saya makan tetapi level tu macam rendah-rendah sikitlah. Level manja. Okey, faham, tak apa. Kita meraihkan kepelbagaian citarasa itu pastinya. Dan kita nak memperkatakan untuk Pesta Citarasa Sambal Usahawan Perak, kita bawakan tetamu iaitu Encik Azmi Jafri di sebelah saya, merupakan pengerusi Persatuan Seni Warisan Artistik Digital, dan juga Puan Tran Thi Chang merupakan Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia Vietnam. Apa khabar? Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima tengok kasih tu. sudah datang jauh daripada Vietnam. Kita bawa ni. Yang menariknya boleh berbahasa Melayu. Ya. Saya boleh bagi A++. Plus lagi. 3 kali plus tu kan. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudah hadir untuk berkongsi tentang Pesta Cita Rasa Sambal Usahawan Perak. Sebelum ini, Pesta Sambal pernah pun berlangsung seperti di Kuala Lumpur yang pernah pun berlangsung sebelum ini. Dan kali ini dibawa ke Perak pula dan pastinya ada sesuatu perkara istimewa yang ditampilkan. Orang kuatnya dipersilakan tentang program ini. Bagaimana, apa sebenarnya nak dibawa di sana nanti? Okey, terima kasih kepada Bernama kerana memberi peluang kami untuk mewawarkan Pesta Cita Rasa Sambal Perak dan Usahawan. Sebenarnya kali ini kita naik satu lagi langkah untuk mempromot bukan kata sambal saja tapi usahawan-usahawan setempat. Tapi dengan syarat setiap usahawan yang berada di Perak kena ada sambal. Sebab dia punya main signature sambal. Sambal. Okey. Whatever yang you buat pun tetapi ada walaupun orang tu buat bisnes bekam. Bekam bersambal. Bukan bekas sambal tapi ada produk-produk sambal Betul. untuk diketengahkan. Okey. Kali ini kita sebenarnya kita nak memfokuskan kepada produk-produk yang tidak begitu berjenama. Kita untuk naikkan mereka supaya ada satu platform untuk mereka ketengahkan produk-produk mereka. Terutama produk homemade IKS setempat. Okey, kita nak tahu juga pada Tran Tichang. Tran, apa sambal yang sambal buatan Malaysia menjadi pilihan Trang? Okey. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia. Saya Miss Tran Tichang from Malaysia Vietnam Friendship Association. First of all, terima kasih Encik Azmi give me opportunity to promote the Vietnam sambal. Actually, Vietnam we don't call sambal, we call sauce. Sauce. Yes, a lot of sauce, very tasty. For example, mam tom, mam zuoc, and chili sauce. Yeah, Mam tom, and mam mam zuoc. name. Yes, it's a very tasty. Okay. It's not my first time to join sambal, taste of sambal. Okay, if you want to test, please join us at Ipoh Perak from August 30 to September 2nd, 2023. Okey. Okay, may I know what kind of special sambal which is a signature from Vietnam? Okay, it's a special like mam zuoc. They make from the prawns. Some they make from fish. It's a very tasty. Okay, the sambal or sauce from Vietnam, is it very different with what we have in Malaysia? Our sambal look like Thailand sambal. Yeah. Okay, Similar, but it's not so spicy as a Malaysian sambal. Okey, memang geng-geng Nusantara kan. Asia Tenggara tetap Pedas masam. pedas-pedas tetap kau juga sebab kalau saya pergi kat negara orang putih lah kan. Kalau negeri sambal yang dikatakan sambal tu, sambal ni level-level itulah. Memang taklah sambal pedas sangat biasanya. Okey, ini satu yang menarik. Sekarang ni dibawa ke Perak, kita ingatkan orang Perak je sampai Perak je. Rupa-rupanya ada sambal Vietnam. Okey, untuk penganjuran kali ini macam another level lah orang kata kan. Jadi tentang keunikan yang dibawa untuk kali ini. Okey, keunikan untuk kali ini kita menggabungkan sebab Vietnam bukan pertama kali bersama kami. Masa di KL Gateway pun ada. So dia akan ada untuk Sentiasa bersama. Sentiasa bersama. Okey. InsyaAllah sebab apa? Kita untuk menggabungkan antara dua negara, antara Malaysia dan juga Vietnam. Sebab tahun ni adalah tahun ulang tahun 50 diplomatik antara Malaysia dan juga Vietnam. Antara Malaysia dan Vietnam. Jadi kita nak menyatukan antara dua negara dari segi pelancongan. Sebab tahun depan adalah tahun melawat Perak. 2024. Jadi dengan secara langsung saya menggabungkan antara pelancongan dan seni ni dari sudut permakanan. Kita nak tahu juga sambal-sambal yang ada dalam pesta sambal usahawan Perak ni, adakah turut mengetengahkan signature sambal Perak itu sendiri ataupun bagaimana? Kebanyakan kita ambil daripada homemade. Daripada orang-orang kampung yang buat sambal dan juga berbagai-bagai sambal yang akan ada di sana. Jadi kita nak ketengahkan produk ini untuk dikenal pasti. Untuk dikenal. Sebab kita kalau kita lihat kita tak akan ambil produk-produk yang dah ada jenama besar-besar. Tak, sebab
mereka dah ada market mereka. Jadi saya membawakan produk-produk kecil untuk diketengahkan, untuk dipasarkan. Kenapa saya dengan Vietnam? InsyaAllah kita akan cuba membawa produk-produk ini ke Vietnam. Bersama kami juga berdua. Ya, insya-Allah. Letak sambal, Sebab kita dah ada permintaan. Sebab dengan yang lepas kita ada mengatakan bahawa kita akan buka kedai sambal di Dubai. Kita dalam proses untuk mengenal pasti produk yang mana akan masuk ke Dubai. Okey. Jadi dengan cakap langsung IKS ini dapat menjana dana mereka atas platform ini. Dan lagi satu, kami juga bersama dengan Bank Islam. Kenapa? Sebab kita nak supaya bila dah ada permintaan, mesti dia orang nak ada duit kan. So mesti nak buat pinjaman. Jadi kalau tak ada permintaan, macam mana dia nak bayar hutang? Macam mana dia nak pinjaman bank nanti? Jadi dia bukan modal yang besar juga nak produce. Yes, jadi bank juga boleh membantu dan juga agensi-agensi yang berkaitan supaya mereka ini boleh terus saja kepada farma ke bank ke, tak ada orang ketiga. Bila ada orang ketiga tu yang ada kosnya lagi tinggi. Betul-betul. Jadi inilah kita ambil peluang kepada IKS, SKS. Kadang-kadang mereka ni tak ada kilang. Homemade, tapi kita cuba untuk mengenalkan mereka dengan produk-produk seperti Semicop, macam mana dia orang nak buat kilang, macam mana nak buat R&D. Automatically kita memberi peluang kepada produk-produk IKS ni untuk lebih grow, lebih jauh. Yelah, sebab kalau kita katalah nak bawa ke luar negara ini, yang perlu memastikan supaya mengikut requirement. Ada requirement standard ditetapkan di luar negara ini. Malahan juga nak memenuhi permintaan, kalau dah minta banyak luar negara, mesti permintaan akan banyak. Jadi banyak perkara perlu untuk dilihat dan juga dikenal pasti. Sebab tu kita bersama dengan negara luar. Sepatutnya kita ada bersama dengan Indonesia. Tapi sebab mereka dengan ada produk, ada event lain, jadi ramai yang, sebab biasalah 31 Ogos dan 30 ni banyak event kan. Betul-betul. Jadi kita kena mencari mana dulu. Jadi alhamdulillah kita ada di Pesta Sambal, kita ada lebih kurang dalam 100 usahawan. Baru nak tanya, 100 usahawan ya. Usahawan Perak sahaja ke ataupun usahawan daripada? Yes, kita fokus kepada usahawan setempat. Kita untuk memfokuskan, kalau kita buat kat KL, orang nak pergi ke air cost. Jadi bila kita buat dekat tempat mereka, at least diorang tak adalah kos untuk penginapan, everything. So kebanyakan usahawan setempat. Alhamdulillah mereka datang dan bekerjasama dengan kami. Kita berusahalah untuk dapat dengan agensi. Talking about entrepreneur, in Malaysia, they have another around 100 lists. We're talking about the Vietnam entrepreneur that will be bring together in this event. How many entrepreneur will be involved in this event, and how they can help the development of entrepreneur in Vietnam as well? Okay, in this festival, we got also many type of the sauce, because sauce we not call sambal. In Vietnam, you don't call sambal. So many types of the sambal. For example, like chili sauce, mam duoc, or mam tom, mam tep, and so on. So many type of the sauce. So now this year, you know, is 50 years anniversary of diplomatic relations between Malaysia and Vietnam. So we collaborate with Engineer Azmi, and we do the promote bilateral our cuisine, our culture. Dekat sana we promote our culture also, as well. So you can come enjoy it there. Definitely. Kita rasa juga biasa dah sambal Malaysia, rasa juga sambal orang luar. Sebab kan? Vietnam kita kasih dia ambil satu booth untuk mempromot. Sebab sebenarnya setiap negara di Malaysia, negeri di Malaysia ada komuniti mereka. Bukan kata di KL, di Perak pun ada komuniti. Betul. Dan cakap sambal ni sebenarnya macam-macam akar umbi ni, sejarah mereka ni ada yang digabungkan ambil daripada suku kaum ini, suku kaum itu. Ini yang menarik tentang sambal ni. Jadi sambal pun ada dia punya identiti sendiri. Baik, penghujung ini kepada kedua-duanya, satu kita pasti harapan besar bagi program ini, bagaimana harapan yang ingin dan cuba wawarkan kepada mereka semua. Harapannya adalah kita nak mengenengahkan produk IKS homemade untuk selepas ini kita akan bergerak ke Melaka, ke Sabah, ke Sarawak, dan insya-Allah bulan tahun depan kita akan pergi ke London, ada permintaan, dan kita balik ke Malaysia balik. Tapi masih lagi mengetengahkan promosi sambal. Yes, sambal kita tambah juga satu elemen usahawan. Okay, alright. Ringkas for Miss Tran, how you want to invite all of member of Malaysia to come in? Yes. Please come enjoy us.
I would like to invite all the Malaysia and also our Vietnamese in Malaysia. In Malaysia, a lot of the Vietnamese all over Malaysia on the other stage, especially in the Ipoh, Johor, Penang, Kelang, KL. You know, mana-mana pun ramai orang Vietnamese. So please come enjoy us to test our sambal and also our culture in Ipoh, Perak on the from August 30 to September 2nd. Thank you very much. Okay, by the way, Mr. Fran, have you tried before sambal Malaysian? Of course, I'm here for 30 years. Jangan I base here in Malaysia for 30 tahun. I semua suka, especially is a belacan. You know? Jangan main. Lebih belacan daripada saya tu. Saya pun tak banyak makan belacan. Okey, terima kasih kepada kedua-duanya. Saya pun nak juga produce lah. Walaupun saya tak makan sangat sambal yang pedas-pedas, saya pun nak produce. Dia boleh buat Ogilana untuk saya nak buat sambal manja. Tapi dah alang-alang promote kan, kita nak promote lah produk tempatan. Saya pernah try sambal-sambal ni, memang sedap walaupun namanya tak dikenali. Sambal hijau ikan masinnya memang sangat sedap. Orang kata apa, buka je boleh makan terus bersama dengan nasi panas. Memang sedap. Okey, Lain kali, I will bring our sambal for you to taste. Lock, saya ambil kata-kata sebagai janji. Macam itu. Nanti kita bawa tau. Yes, the food also special, you know, very specially is spring roll. You know the spring roll, popiah. Okey. Okey, We call kita popiah. kalau cakap pasal makan memang memang tak tak habis. stop. Memang kita nak habiskan dengan tajuk ni je kalau boleh. Okey. Baik, terima kasih lagi kepada kedua-duanya, itu Cik Azmi Jafri dan juga Puan Tranti Chang atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bawakan satu lagi slot istimewa bersempena dengan Hari Kebangsaan. Nak tahu tentang apa? Nantikan selepas ini. Baik, bersempena dengan Hari Kebangsaan, kita rasa sangat-sangat penting untuk kita membawakan individu-individu yang pernah pun merasai rasa semangat patriotisme khususnya yang mengangkat nama negara kita. Betul. Kalau kita sebut nama seorang figura yang sememangnya dikenali, baik daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa, sehinggalah keluarga emas, siapa yang tak kenal. Nama yang penuh melakarkan sejarah kepada negara dan mengharumkan nama negara khasnya dalam industri sukan bina badan. Betul. Kita jemput tetamu kita di studio pada hari ini adalah Datuk Malik Noor, merupakan bekas jagur bina badan negara, untuk topik yang begitu sesuai sekali. Selang beberapa hari lagi kita menyambut Hari Kebangsaan, kita menyemarakkan lagi semangat patriotisme di dalam individu dengan membawa satu topik yang begitu menarik, iaitu jiwai semangat patriotisme. Selamat datang, Datuk. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih menjemput saya pada hari special ni. Berapa hari ni? Selang lagi 3 hari. 3 hari lagi sebenarnya. Tak sabar menunggu. Datuk akan terlibat ke nanti hari kejadian? Pergi tak? InsyaAllah terlibat kalau tak sakit lah. InsyaAllah. Saya suka sangat figura ini kerana masa datang mula masuk tu penuh dengan senyuman, rasa happy. Kita mesti senyum baru. Lagi-lagi kita nak menyambut 3 tahun ni. Kita senyum. The best thing in life is senyum. Okey, the best thing in life is senyum. Datuk, kalau saya tengok latar belakang Datuk ni, tak perlulah kita nak bersembang panjang sebab semua orang satu Malaysia dah tahu dah bagaimana sumbangan Datuk nak cakap pasal Mr. Asia Heavyweight 6 kali. Itu banyak lagi lah, saya kalau saya senaraikan ni tak habis lagi. Tak apa cerita. Okey. Cuma saya nak tanya Datuk, bila pergi keluar negara kan, kita pergi keluar negara dan kemudian kita menang. Biasanya bila kemenangan kita akan sebut nama dari nama kita sebut dari negara Malaysia. Nama Malaysia itu disebut di luar negara, didengar oleh rakyat-rakyat oleh negara lain. Kadang-kadang itu dimainkan pula lagu Negaraku. Saya nak tahu apa perasaan Datuk masa itu mendengar nama Malaysia dan juga lagu Negaraku dididangkan. Pertama, kita proud our song being played. Pertama, kita dapat kejayaan. Actually first place tak apalah, kalau second place tak payah nangis lah. Tapi kalau dapat nombor satu tu, jadi memang semangat tu berkobar-kobar. Kita dapat menaikkan, pertama kita menaikkan nama kita sendiri. Kedua, kita menaikkan nama negara. Yang mana saya capai cita-cita nak mewakili Malaysia dalam kategori heavyweight ni, tercapai. Tak ada orang buat lagi dalam Asia Tenggara. Jadi saya the first one to beat out lah, kata orang. Jadi bila dia mainkan negara tu dengan bendera. Pernah saya menangis pertama kali saya menang Mr. Asia pertama di Sri Lanka, saya menangis.
how far that I can go, how far I train, kan, bagaimana kita menyumbang. Tapi masa dalam training tu tak boleh tak ingat apa, cuma ingat nak training nak menang, saya ingat nak menang. Tak ingat nak automatically lah kita mewakili negara kan. Betul. Jadi kita alang-alang kita mewakili negara, kita jadi champion, tak mau jadi mengalah. Sifat mengalah tu tak ada dalam sifat Malaysia. I think it should be that way. Malaysia tidak ada sifat mengalah. Kita nak kongsikan juga pengalaman Datuk dalam cabaran nak membawa nama Malaysia ke luar negara. Bukanlah satu usaha yang mudah Datuk Dan kalau buat Datuk, pergi-pergi boleh, saya dari mana saya pelancong Malaysia boleh lah. Tapi nak bawa kepada bawa kejayaan cabaran tu. tu, Datuk, Nak mencabar dunia yang Malaysia adalah boleh. Kata dari kita kan ada Malaysia boleh tu kan. Jadi kita Malaysia boleh tu kita tunjukkan dengan kejayaan kita. Okey, Datuk dah terlibat dengan dunia ataupun mewakili Malaysia ini cukup lama. Saya kira sebelum lebih daripada tahun 1970-80-an lagi dah. Pergi itu dah bawa nama Malaysia ke sana kan? Sejak tahun 85 saya mewakili. 1985. Kiranya ketika itu adalah antara permulaan awal Datuk membawa nama Malaysia ke luar negara. Mungkin ada berbeza. Dulu mungkin orang tak berapa nak kenal nama negara Malaysia ni Datuk. Mungkin Datuk dikongsikan di awal-awal itu. Dia pandang rendah dengan kita punya ahli memang bukan saya bermenaraga je, dia pandang rendah kepada saya. Lain sukan pasal ada Malaysia ni tak kuat lah, Malaysia tak ada standard. Tadi kita buktikan. Saya nak buktikan yang kata Malaysia boleh buat heavyweight. Itu saya buat standard, memecahkan tong emas. Dan ketika tu cabaran pastinya Datuk berdepan dengan peserta daripada negara-negara barat yang rata-ratanya saiz badan mereka kita tahu. Di Asia negara yang paling takut Turki, Iran pasal dia saiz orang putih kan, Arab ni. Sebab tu pertama kali saya pertama kali saya masuk pasal training, tumpuan saya nak mengalahkan orang yang first time Mr. Universe ni, dia pegang Mr. Asia Heavyweight daripada Iraq. Saya fokus kat situ je. Pasal apa dia pandang rendah Malaysia, semua kecil-kecil lah, bantut lah. Now this is not bantut yang pergi ni, giant ni pergi. Jadi saya fokus tu. Okey, Datuk dah melalui episod itu, dah nampak dah beza 1985 sampai ke tahun 2000 lebih. Era itu dah berubah. Malaysia pun semakin maju selepas era tahun 2000 kan, bagi kita hadapan. Bila Datuk kembali semula ke luar negara kan, Datuk dapat lihat perbezaan tak penerimaan orang luar negara asing terhadap negara Malaysia ini? Adakah mereka melihat Malaysia semakin berkembang, maju dan hebat bagaimana? Memang nampak pasal masa era saya, masa saya balik tu banyak gym berkembang. Masa nak jadi Malik Noor, masa dia jadi Malik Noor. Pasal apa heavyweight tak ada. Jadi Malaysia pandang setiap negara daripada negara Asia Tenggara, Asia Barat, semua pandang Malaysia, there is one guy that compete as heavyweight, Malik Noor. Dia orang takut dengan saya. Jadi perubahan tu banyak. Dia cadang nak tumbangkan saya 6 tahun, nak tumbangkan saya tak boleh. Tapi perubahan tu banyak sejak saya balik, gym berkembang banyak. Sebab tu dulu masa saya training, gym yang ada kat Jalan Raja Muda satu gym je. Di situ tempat bersikal training, tempat Osman Alwi training, tempat semua karate training, Mumtaz Jaafar, Datuk Zaitun, Datuk Mumtaz, semua training satu tempat Raja Muda. Masa gym kat Malaysia satu gym ni. Itu dulu ya. MSM ni gym. Kalau kita sebut-sebut baliklah detik-detik awal, bukan senang. Selepas 85 berkembang. MSN besarkan gym dia, ISN dia ada diploma, ada kursus-kursus bina badan. Semua MSN jalankan kursus-kursus bina badan, kursus-kursus kejelasan. Lagipun saya pun berkecimpung dalam perniagaan sebagai pengurusi dari University of Penang Sosial dengan Datuk Radha Krishnan. Di situ saya menumpukan penjualan, mengembangkan alat-alat training. Membeli pelajaran, program pada masa itu, jadi berkembanglah bodybuilder. Sejak 2 tahun, 3 tahun, makin-makin semua makin naik. Pasal apa dalam sukan bina badan ni, pemakanan besar. Program yang kita lalui, saya ikut kursus di Australia, di Kanada, sebab tu saya senang jadi program saya tahu program ni. Pasal apa, atlet ni kena tahu sendirilah. Bukan wakil negara nak pakai jersey je. Bukan kerana nak pergi trip je. Saya tak ada macam itu. Saya pergi, saya nak menang. Walaupun masa tu perbelanjaan saya sendiri je, saya yakin saya menang. Keyakinan mesti ada.
taat setia pada negara mesti ada. Okey, taat setia kepada negara. Yang barangkali orang nampak ni hanya kepada nak taat setia dan membawa negara ni, biasa orang cakap biar bagi orang askar je lah yang buat kan. Saya apa saya kata saya taat pada negara, saya taat menaikkan nama negara pasal apa? Saya masa tu tak ada sponsor. Tak ada, mesej tak sponsor saya masa tu. Saya sendiri membayar sendiri. Tapi saya kata tak apa, aku naikkan nama Malaysia, naikkan nama aku. Okey, saya suka ni. Datuk, tanggungjawab untuk naikkan nama Malaysia, membawa nama Malaysia itu ke arah yang lebih baik itu, barangkali kita sering kata biarlah orang lain buat. Kan? Biarlah orang lain buat, kita tak ada kena-mengena. Kalau ada yang beranggapan itu. Macam mana, kenapa harus tanggungjawab itu harus dipasang oleh semua rakyat Malaysia walaupun apa pasal kita negara kita Malaysia, satu ada Malaysia je. Bukan ada Malaysia 2, Malaysia 3, Malaysia 4, Malaysia 4, Malaysia 5, Malaysia 6. I was born here, that's why my taat setia kepada negara dan raja dia mesti tetap kokoh. Sebagai rakyat Malaysia. Sebab tu saya 31 Ogos ni, biar kita semua tumpukan. Saya tahu banyak yang indah tak indah je 31 Ogos. Patut dia ambil tahu di mana taat kita pada negara kita. Mana setianya kita pada kerajaan sekarang, macam mana setia kita pada raja-raja. Kita orang Melayu, kita mesti ada percaya pada diri sendiri. Okay. Itu dia. Dan Datuk, dapat kita semangat Datuk tu dapat meresap ketika ini di mana taat kesetiaan terhadap negara yang tidak berbelah bahagi daripada pengorbanannya, daripada perlu keluar duit poket sendirilah. Itu pasal apa? Ketaatan kita menggunakan negara. Simbol-simbol salah satu daripada pembangunan negara, taat kita pada kerajaan, pada setia pada negara, taat kepada kerajaan, setiap pada raja-raja. Dan Datuk juga mungkin Datuk berkongsikan mengenai apa yang kita dapat saksikan ketika ini. Mungkinlah agak manja kalau kita dah katakan rakyat ketika ini, khasnya golongan muda, apabila nak sentiasa disudukan sentiasa ataupun dibuka peluang, dan mungkin apabila memberi peluang itu secara jalan percuma tidak pula dihargai. Dan mungkin Datuk boleh kongsikanlah saya sedikit. tak berapa setuju kata orang direngan-rengankan tanggungjawab supaya beliau tak belia ni bukan kita tak boleh bantu. Tapi kalau kita sudukan, suapkan, di mana selalu indah pada dia hidup, dia tak tahu dia kerja keras. Jadi biar semangat tu datang dari diri sendiri. Biar aku kerja, biar aku dapat hadiah. Biar aku kerja, biar aku dapat gaji. Di situ bannernya kita, semangat kita untuk bekerja dan untuk berdikari, untuk menolong membangunkan kerajaan negeri Malaysia. Tanggungjawab kita sebagai kita ni apa tanggungjawab pada kita tanya apa tanggungjawab agama pada kita. Tapi kita tak tanya apa tanggungjawab aku pada negara. Kita mesti ingat tu tanggungjawab kita bagi berusaha. Salah satu simbol penyumbangan kepada negara kita, tanggungjawab kita. Banyak tanggungjawab kita kepada negara. Baik, Datuk. Datuk, satu lagi perkara saya nak tanyalah kan. Datuk apabila menyertai sebagai atlet jago bidang badan negara melalui pertandingan yang pelbagai pertandingan yang telah dimasuki, mesti ada satu memori yang Datuk tak boleh lupa. Yang saya teringat-ingat ketika itu sehingga hari ini. Mula-mula saya tak pernah kalah. Tapi dalam SEA Games tahun 89 saya dipolitik kan. Jadi saya kalah nombor 2 di masa SEA Games di Malaysia. Yang mana dijangka saya menang, tapi saya sedih lah. Tapi tak boleh sedih sampai 24 jam sedih mengenangkan yang kalah. Kita bangun balik. Lepas tu kita kalah, kita disappointed, kita terluka, kita jangan fikir benda tu. Semangat kita bangun balik. Mustahak untuk bangun banner kekuatan pada diri kita sendiri. Begitu juga kita bina dengan kerajaan. Jangan patah semangat. Okey, saya tertarik bila Datuk kalah, Datuk sedih. Okey, ada setengah orang melalui fasa ID ataupun mereka pernah menjadi wakil negara melalui fasa ID, kemudian dah kalah sedih menyalahkan individu lain atas kekalahan tersebut. Adakah sikap ini sesuai? Tak sesuai. Kalah mesti ada sebab. Kalau kurang training, kurang fakta program, kurang fakta kenal diri sendiri, kena kurang mengenali apa kelemahan kita. Sebagai seorang artis, sebagai seorang Malaysia, sebagai seorang warga negara Malaysia, paling baik sekali mengenali kelemahan kita. Setiap manusia ada kelemahan dia masing-masing. Baik pekerja, baik penyanyi, baik pelakon, baik benda badan, baik ada kelemahan. Atasi kelemahan itu dulu dengan kesabaran, dengan ketawakalan dan ketaatan, insya-Allah. Stabilkan diri sendiri dulu.
Kenapa nak sedih? Dunia ni banyak sedih dah. Kalau kita bawa kesedihan kita selama-lama, kita akan jadi kemurungan. Jadi mesti ada sifat positif. Aku bangun balik. Nothing wrong with me. Nothing wrong with me. I will support. Okey. Betul. Kita tak boleh bersedia lama atasi kekurangan diri. Kena cepat-cepat lakukan sesuatu untuk perbaiki diri. Mana ada problem di situ ada penyelesaian. Betul. Ini salah satu mana ada problem yang tak ada selesai. Betul. Semua boleh selesai. Kena fikir betul-betul cara untuk selesaikan Fikir, itu. cari jalan. Okey, cari jalan. Jangan hanya banyak mengomel saja. Jangan mengomel. Okey, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan ya kepada generasi kini khasnya untuk lebih mencintai negara dan menjiwai semangat patriotisme itu sendiri. Okey. Pertama, kita kenal, jangan kita ingat apa kita boleh nyumbang, tak boleh nyumbang pada negara. Kita tengok apa kita boleh sumbang pada negara. Tengok apa negara telah sumbang pada kita. Walaupun tak perfect, tapi ada sumbangan. Kita, semua manusia, mana kerajaan di dunia ni ada yang perfect. Tak ada yang perfect. Jadi kita kena terima apa yang ada. Kalau kita ada kekurangan, bawa berbincang. Ada sektor-sektor yang boleh berbincang. Jangan memberontak, jangan macam kempen lah, itulah, riot lah. Tak boleh. Itu merosakkan image Malaysia. Jadi semangat untuk berbincang mesti ada. Okey, Datuk, ini untuk atlet-atlet negara kerana kita bercakap juga kerana Datuk juga adalah sebahagian daripada atlet negara sebelum ini. Untuk atlet-atlet negara, mereka bertanding bukan semata-mata untuk diri mereka. Di bawah diri mereka ini bawa besar bendera Malaysia, nama negara Malaysia. Dan mereka ini juga perlu mempunyai disiplin diri yang sangat tinggi. Untuk atlet-atlet muda yang mahu mewakili negara, bergerak membawa nama negara Malaysia, apakah perkara penting yang mereka perlu ada bagi memastikan mereka ini dilihat bukan sebagai seorang nama individu tersebut saja, tapi sebagai nama negara Malaysia juga? Kalau kita nak mewakili Malaysia, kita nak mewakili diri kita, nak meningkatkan mutu kesukanan kita, disiplin is very important. Disiplin diri kita, disiplin untuk sukan, disiplin untuk makan, disiplin untuk hidup kita. We live as athlete, we live as a Malaysian, we live as a Malaysian, live as a Malaysian. We live as athlete, we live as athlete. We live as a bodybuilder, we live as a bodybuilder. Live for what you are, and discover the great of being what you are. And you know you yourself, you know, discover what you kekurangan you, discover kelebihan you, discover ketawakalan you, ketaatan you. Mesti nak kumpulkan satu genggam untuk kita maju untuk atlet. Untuk atlet sekarang ni, susah nak cakap pasal banyak dengan video game lah. TikTok lah. Betul. Banyak IT ni sekarang merosakkan kita punya program. Masa time saya, tak ada makan tidur. Fokus training, makan tidur, itu saja. Okey, di Pujuji Datuk, sukan itu sepatutnya menyatukan kita bersama. Betul. Tetapi kadang-kadang sukan juga memecahkan kerana sifat asabiah ataupun sikap-sikap yang masa menang kita sokong, masa kalah kita tak mau pula kan. Kita kutuk-kutuk pula atlet kita kan. Untuk kita memastikan supaya tidak ada perkara begini berlaku. Nasihat daripada Datuk Seri kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melihat bahawa sukan itu sepatutnya menjadi ejen penyatuan kita rakyat Malaysia. Sukan ni adalah satu pengumpulan antara India, Melayu, Cina, Iban, semua sekali tau. Jadi semangat kita. Kita build dengan semangat kewarganegaraan Malaysia. Baru kita rasmi tekad tahu kalau kita kalah, kita ada penyelesaian. Kalau kita menang, ada kegembiraan. Jadi semangat kewiraan tu ada, semangat kesukanan tu ada. Semangat sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai bidang kaum mesti bersatu, mesti ada. Okey, alright. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ni. Legend bila bercakap, memang banyak kata-kata. Kamu betul lagi boleh? Okey. Baik, terima kasih Dato' Malik Nur, bekas jago bina Badan Negara atas perkongsian ini dalam soal jiwai semangat patriotisme. Sudah berbalik punya rancangan. Dalam Apa Khabar Malaysia hari ini, yang penting sayangi diri dulu, cintai negara, hargai dengan apa yang kita ada. Dan Assalamualaikum, salam hormat, sehingga berjumpa lagi. Selamat tinggal. Bye-bye. Bangkit yakin berdiri.